للنبي وآله وصحبه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبينا بجاه خاتم المرسلين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan berita terkini COVID-19, kes baru 375. 375. Sebelum ni tadi 691. Mencemaskan saudara. Ini dah kurang separuh. Semalam 400. Hebat. 643. Muka surat berapa, Mat? 88. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengasaskan keimanan yang sejati di kalangan as-sabiqunal awwalun, iaitu sahabat-sahabat baginda yang awal masuk Islam. Sebenarnya Rasulullah SAW bukan menganggap masalah kepincangan masyarakat Arab pada masa itu seperti pembunuhan bayi perempuan. Mereka bunuh anak-anak perempuan yang baru lahir di dalam tanah. Saudara-saudara, mereka anggap perempuan ini mendatangkan kecelakaan, menyusahkan hidup mereka. Mereka mengutamakan anak lelaki. Kerana anak lelaki itu boleh, bila dah besar boleh bantu mereka, boleh jadi pahlawan, yang dibanggakan dalam masyarakat jahiliah. Sementara anak-anak perempuan dihina. Mereka hidup berpoya-poya, minum arak, berjudi, macam-macam masalah sosial, masalah masyarakat. Tambahan pula masyarakat Arab pada masa itu buta huruf dan mereka sering ditindas oleh kaum Yahudi dengan amalan sistem riba. Jadi kita telah maklumi bahawa baginda telah menyelesaikan masalah-masalah masyarakat Arab tersebut di masa yang munasabah mengikut petunjuk Allah Al-Quranul Karim. Di sini harus kita fikir
Mengapa baginda Rasulullah SAW mengalih pandangannya dari soalan-soalan penting yang timbul kepada seruan supaya manusia hanya tunduk kepada Allah sahaja. Bukan dia tak penting tu, ya, masyarakat Arab penduduknya, ya, susah, miskin. Tapi yang lebih penting ialah Rasulullah menyeru seluruh manusia supaya beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Menurut kacamata pergerakan Islam, ya, sejak dari dulu lagi. Kalau di Mesir, Ikhwanul Muslimin. Kalau di Malaysia, parti apa? Slow aja pasal apa? Ya. Jadi menurut kacamata pergerakan Islam, segala kejahatan dalam masyarakat manusia timbul daripada sifat keangkuhan manusia. Manusia angkuh, sombong, takbur, yang menganggap dirinya hidup bebas dan tidak bertanggungjawab. Atau dengan lain perkataan, mereka mengaku mereka sebagai Tuhan atau mencari Tuhan selain dari Allah sebagai pemimpin dan pemberi undang-undang. Sama ada bertuhankan benda, bertuhankan manusia, atau bertuhankan makhluk-makhluk yang lain. Kalau orang agama Shinto je pun bertuhankan matahari. Matahari adalah benda, makhluk Allah. Kalau orang Hindu bertuhankan lembu, haiwan yang tidak berakal. Banyak negara-negara dalam dunia ini mengambil Tuhan yang lain dari Allah sebagai pembimbing dan pemberi undang-undang. Mereka tolak undang-undang Allah, Quran dan hadis. Mereka pakai undang-undang ciptaan manusia. Itu adalah, ya, syirik. Jadi menurut Rasulullah, bila manusia ini mengaku diri mereka sebagai Tuhan atau mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah sebagai pemimpin dan pemberi undang-undang, maka inilah puncanya manusia, ya, melakukan segala bentuk kejahatan dalam masyarakat manusia. Yang kuat terus menindas golongan yang lemah. Yang kaya terus bertambah kaya. Saudara-saudara, maka selagi segala syaitan-syaitan itu, ya, masih berakar umbi dalam jiwa manusia, ya, kerana syaitan-syaitan jin, syaitan manusia masih disembah, dipuja oleh manusia, selama itulah teori, iaitu ajaran Islam, hukum-hukum undang-undang Islam tidak akan berjaya dilaksanakan untuk menghapuskan segala penyakit sosial, penyakit dadah punya, ya. Orang menghisap dadah, mengedarkan dadah, tak selesai masalah. Masalah penyakit sosial seperti rasuah tidak selesai, ya. Masalah masyarakat berpecah belah tidak selesai, kerana masing-masing menunjukkan ego masing-masing. Sebab itu masyarakat Arab jahiliah dulu berpuak-puak, macam-macam parti.
Boleh faham? Oh ni buat parti baru, ini buat parti baru. Itu masyarakat Arab zaman dulu. Puak kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Asyik bergaduh aja. Masing-masing nak rebut kuasa. Hari ni tak ada ya? Hari ni tak ada? Ada. Oh, jahiliah lagi lah tu. Nampak? Saya baca kitabnya ni. Ya. Jadi dalam kitab Harundin ni kata, maka selagi sekali syaitan itu masih berakar umi dalam pemikiran, perasaan, dalam hati dan jiwa manusia. Manusia menyembah sesama manusia. Manusia menyembah manusia, orang-orang yang kaya. Orang yang kaya saja yang berhak menjadi menteri, jadi wakil rakyat. Orang yang bertakwa, orang yang ilmu agama tak layak. Ulama-ulama hanya layak jadi imam, baca talqin, baca doa arwah saja. Yang layak menjadi menteri, orang yang apa? Orang yang orang yang kaya, orang yang popular. Orang yang itu tadinya. Orang yang jahat. Orang yang jahat. Orang yang anti-Islam. Saudara-saudara, jadi selagi segala syaitan-syaitan itu masih dipuja oleh manusia, selama itulah teori Islam, undang-undang Islam, hukum Islam tidak akan berjaya menghapuskan penyakit sosial. Sosial ke sosial ni? Sosial ya, penyakit sosial. Kempen lah. Ya. Dadah bahaya, rokok bahaya kesihatan. Itu penyakit sosial tu. Ya. Tu dia nya. Rasuah, penyakit sosial. Salah guna kuasa, penyakit sosial. Sebab itu ditubuhkan berbagai jabatan. Ya. Jangan bagi orang ni rasuah. Tubuh SPRM. SPM dah ada dah. Tambah lagi SPRM. Ya. Udah ada custom, udah ada polis. Tak cukup lagi. Tambah lagi pegawai pencegah maksiat. Ada tak ada dah? Ada. Pasal iman tak ada. Tidak ada takut, tidak ada perasaan takut kepada Allah. Yang mereka takut kepada sesama manusia. Takut, oi, ya? Ini penyakit yang baru ni, corona. Corona pun dia tak takut. Dia memang takut. Oi. Kalau hilang BRIM habislah kita, katanya. BRIM tak dapat ke susah, kata dia. Ya. Kecuali konsep yang asas ini, iaitu la ilaha illallah, dibetulkan terlebih dahulu. Dan apabila manusia sedar dan insaf akan kewajipannya, dia sebagai hamba Allah, hamba kepada Al-Khaliq, Tuhan Allah yang mencipta mereka. Jadi untuk membuat reformasi supaya masyarakat sedar, insaf dari kejahatan-kejahatan, ya, mengagung-agungkan syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin ini, maka jiwa manusia mestilah dibersihkan terlebih dahulu. Hati manusia, kepercayaan, iman manusia ini mesti dibersihkan dulu. Sebab iman tu adalah pegangan hati. Jadi kalau hati, jiwa tidak dibersihkan dari syaitan-syaitan yang jahat-jahat ni, saudara, kalau syaitan di Mekah pada masa itu, Abu Lahab, Abu Jahal. Syaitan zaman Nabi Musa, Firaun, Qarun, Haman. Syaitan zaman Nabi Ibrahim, siapa namanya? Namrud, Hammurabi. Syaitan zaman kita siapa? Atuk.
Donald Trump. Tapi kalau orang Palestin, orang Yahudi lah. Benyamin Netanyahu. Itu syaitan. Saudara-saudara. Walan tarda ankal yahudu walan nasara wala tattabi ahwa'ahum. Tidak sekali-kali redha Yahudi dan Nasara. Nasara itu apa? Kristian. Wahai Muhammad SAW, sehingga kamu ikut cara hidup agama mereka. Ayat 120 surah Al-Baqarah. Allah bagi tahu dah. Mana ada redha Yahudi dan Kristian ni kepada umat Islam? Mereka tak redha sama sekali. Nah, itu syaitan-syaitan yang Allah sebut dalam Quran. Tapi manusia ni, dia tak takut kan syaitan, berkawan dengan syaitan. Allah. Dia tak takut dengan Allah. Apa cerita? Jadi bagaimana nak buat reformasi? Ya, supaya masyarakat sedar dari kejahatan-kejahatan tu. Maka jawabnya jiwa manusia, rakyat ni mestilah dibersihkan terlebih dahulu dari idea hidup kebebasan yang sewenang-wenangnya. Sebab masyarakat ni nak hidup bebas. Tengok anak-anak muda yang berpakaian serba hitam. Mereka tulis di belakang baju t-shirt hitam mereka itu, I born to stay free, kata dia. Aku dilahirkan untuk apa? Untuk bebas. Senang itu. Siapa ngajar apa itu? Syaitan lah. Syaitan Yahudi, syaitan Nasara. Itu dia. Saudara-saudara. Ya. Dan manusia mestilah sedar bahawa alam ini ada penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Ya. Yang mentadbir semesta alam. Alam ni Allah yang mencipta, Allah yang punya. Termasuklah manusia. Manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebab baik ciptaan, sebab baik kejadian. Alam seluruhnya, termasuklah sekalian makhluk, diperintah oleh Maha Kuasa, dan kedaulatan Allah SWT tidak menurut kehendak nafsu manusia. Ya, kehendak Allah, kedaulatan Allah, kekuasaan Allah tidak menurut kehendak manusia, kehendak nafsu manusia. Ya, Fir'aun cabar Allah, Fir'aun dibinasirkan oleh Allah. Namrud cabar Allah, akhirnya Namrud dan kerjaannya tumbang, dibinasirkan oleh Allah. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, lawan Rasulullah, ya, tentang Allah, akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar, saudara-saudara. Nampak? Jangan lawan. Ya. Begitu juga manusia hari ini. Ya, menghina Islam, menuduh pejuang-pejuang Islam, para mujahidin sebagai pengganas, teroris. Ya. Menganggap Islam agama yang mundur. Kalau laksanakan hukum Islam di Malaysia, Malaysia akan menjadi sebuah negara apakah? Taliban. Tengok tu. Ini yang Allah murka ni. Saudara-saudara. Sebab manusia ni bebas, sombong. Menghina Allah, menghina Rasul. Merendah-rendahkan hukum Quran dan hadis. Ya. Mereka mengatakan hukum Islam ni membawa kepada kemunduran, membawa kepada keganasan, macam-macam tuduhan. Jadi Allah SWT hantar mereka, beri hukuman
yang menggerunkan. Allah hantar COVID-19. Corona ya. Jadi negara yang paling kuat tentang Islam mereka lah. Mereka paling teruk menerima hukuman Allah. Allah hantar tenteranya yang tidak dapat dikesan oleh panca indera. Corona, COVID-19 ni tadi. Sebab Islam adalah agama yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia berdasarkan ayat 19 surah Al-Imran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, cara hidup di sisi Allah hanya Islam sahaja. Ayat 19 surah Al-Imran. Jadi bila manusia menentang ayat 19 surah Al-Imran, Allah hantar COVID-19. Kamu lawan ayat 19, aku hantar tentera aku COVID Corona 19. Allah dah beritahu dah. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat 85 surah Al-Imran. Barang siapa yang mengambil, yang mencari hukum undang-undang lain daripada Islam, Allah tak terima. Dia harap nanti rugi. Jadi kalau manusia ni masih lagi berdegil, engkar Islam fobia kata dia tu, Allah akan hantar lagi pula COVID-85 pula. Ini lagi teruk lagi. Ini berdasarkan ayat-ayat Quran. Saudara-saudara, Allah dah jelaskan, jangan. Alam ni Allah yang cipta, Allah yang takbir, Allah yang bagi rezeki. Tiba-tiba manusia tak bersyukur dengan nikmat Allah. Mana boleh? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya manusia bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang tidak terkira banyaknya, Allah akan akan tambah lagi nikmat keamanan, kesenangan, kebahagiaan hidup manusia ni. Tapi kalau sekiranya manusia kufur dengan nikmat Allah, antara nikmat Allah yang paling besar nikmat iman Islam lah. Kalau manusia tolak Islam, Allah akan beri azab yang pedih. Inilah dianya, saudara-saudara. Jadi kita kena insaf dan sedar. Jadi untuk nak buat reformasi supaya masyarakat sedar dari kejahatan mereka, masyarakat mesti sedar yang mereka ni jahat. Bila lawan Islam jahat. Lawan Islam, tolak Quran, tolak hadis, sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata dalam sahih Bukhari Muslim? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu pegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia saudara-saudara. Sebab itu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin keselamatan umat manusia. Jaminan keselamatan dia beri melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW itu ialah dengan jalan tiap-tiap seorang mengamalkan sendiri
segala ajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghalalkan apa yang halalkan oleh Quran dan hadis dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran dan hadis. Arak judi macam mana? Halal ke haram? Haram. Bila haram, kena tinggalkan. Saudara-saudara, bila orang Malaysia tinggalkan arak dan judi, syarikat judi itu tak ada di bumi Malaysia ni. Genting Helen tutup, Kilang Kasbet Shah Alam tutup. Rakyat Malaysia semuanya beriman, benci kepada arak dan judi. Masa itu Allah akan menyelamatkan manusia dari macam-macam bala dan musibah. Kalau tidak, kena jarak lah ni. Semayang udah jarak, physical, social, mulut, hidung dah pakai, tutup hidung, apa? Alat produk. Ini tu produk ke tu? Produk pula. Haji Syari tak pakai apa siapa? Hai, mana dia? Oh itu. Itu dia. Bukan dengan jalan simpang Quran tu dan hadis di rumah untuk diambil berkat aja. Tak jadi. Bukan dengan jalan Quran hadis itu dibaca dengan tujuan yang lain daripada mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Dan bukan pula dengan cara menumpang amalan orang lain. Ini banyak. Banyak ibu bapa hantar anak ke sekolah tapis. Yang dia tak ada tapis. Tapus. Saya tadi, pelajar saya lah. Saya ustaz dari Sabah. Sabah dekat mana? Tawau Sabah. Oh, orang Tawau Sabah hantar sekolah tahfiz dekat kampung. Oh, itu dia tuan-tuan. Nampak? Orang Sabah dari Tawau hantar anaknya belajar sekolah tahfiz tempat saya di kampung sana. Saudara-saudara, jadi kamu ni minat ke belajar tahfiz ni? Minat, kata dia. Anak pun minat. Saudara-saudara, alhamdulillah. Jadi tak dapat bapaknya, dapat anaknya pun jadilah belajar agama, belajar hafal Quran. Saya suruh amalkan Quran itu. Baca, amal, baca, faham dan amal. Dia tak boleh tumpang, tuan-tuan. Quran hadis ni bukan pula dengan cara menumpang amalan orang lain. Anak boleh tumpang ayah ke? Ayah boleh tumpang anak? Tak boleh. Suami boleh tumpang isteri. Tengok. Walaupun di antara anak dan dengan ayah, tak boleh tumpang menumpang. Atau di antara isteri dengan suami, tak boleh tumpang menumpang. Tidaklah seperti keadaan keselamatan dalam alam nyata ini, yang biasanya seorang yang lebih kuasanya boleh beri perlindungan selamat kepada orang lain yang ia kehendaki. Saudara-saudara, itu dalam dunia. Di akhirat esok tak ada. Masing-masing lah. Buatlah amalan masing-masing. Siapa yang beramal menurut ajaran Quran dan hadis, dia akan selamat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Jadi usaha untuk mencapai keselamatan yang sejati ialah berpegang teguh kepada ajaran-ajaran kitabullah dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-sunnah, iaitu hadis. Saudara-saudara, dan Rasulullah menegaskan lagi, an Zaid bin Arqam radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, kitabullah
azza wa jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Hadis riwayat Muslim. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitabullah azza wa jalla ialah tali Allah sebab yang membawa pada rahmat Allah. Quran ni membawa rahmat. Ya, membawa rahmat. Membawa kepada kasih sayang Allah. Ya, bila Allah dah kasih, dah sayang kepada kita, masalah wabak penyakit ni Allah akan hapuskan. Tapi kalau manusia tak sayang Allah, tak cintakan Allah, apa hal? Mereka lebih cinta kepada artis yang popular. Bila datang penyanyi artis, datang Teluk Intan ni penuh. Surau lengang masjid lengang. Nyambut artis. Tu yang muda, kanak-kanak. Allah. Sebab itu artis ni dapat pingat. Ya. Datuk-datuk Tan Sri. Haji Syahri ada Tan Sri. Datuk Daukila pun dah sakit dah. Ya. Oh. Ebek Liu katanya ziarah dia. Menyuapkan makanan pada dia ya. Oh. Tengok tuan-tuan. Ya. Jadi ini nak sedarkan pada masyarakat dulu. Saudara-saudara, untuk nak buat reformasi. Apa arti reformasi? Cepat. Perubahan. Oh, begitu. Jadi untuk nak buat perubahan, reformasi tadi, supaya masyarakat sedar, insaf dari kejahatan mereka. Selagi masyarakat tak sedar, ya, judi, loteri, kebajikan apa? Loteri jadi kebajikan masyarakat pula. Guinness Stout is good for you. Baik untuk anda. Itulah apa? Kasbet, sumber bahagia anda. Tengok iklan kedai arak. Sumber bahagia. Jadi masalah masyarakat ni tak insaf, tak sedar. Ya. Arak tu ibu segala dosa maksiat. Dianggap sebagai baik, sebagai mendapat kebahagiaan. Apa sport apa? Toto. Sport toto. Tolong orang tipu orang. Apa? Tolong orang tipu orang. Tu toto lah tu. Allah. Itu sikat sebut toto tu. Buat apa ni? Rumah kecil tempat orang nunggu stesen bas berhenti tu kan. Toto lah buat tu. Nasib baik adalah toto tolong buatkan katanya. Dapatlah kita berteduh nak nunggu bas katanya. Itu Pak Haji cakap tu. Dia tak nampak. Judi itu kerja syaitan. Ya, Quran dah jelas dah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu lakum tuflihun. Ayat 90 surah Al-Maidah. Wahai sekalian orang beriman, sungguhnya arak dan judi memuja, membesarkan segala berhala-berhala tadi, dan mengundi nasib dengan batan-batan apa-apa adalah semata-mata kotor, keji, kerja syaitan yang terkutuk. Maka hendaklah kamu jauh daripadanya supaya kamu berjaya. Allah dah sebut dalam Quran. Tapi manusia ni, ya Allah, dia anggapnya judi itu baik. Ada siapa? Ada orang Melayu. Ya. Bekas dia peguam yang terkenal tu. Dia katanya, mengapa kerajaan tidak memberi lesen kepada orang Melayu untuk nak buat syarikat judi jual arak. Suruhnya orang Melayu jual arak pula. Bagi lesen kepada orang Melayu. Mangko meno. Siapa nama itu? Ada tadi dalam Facebook, dalam WhatsApp.
Diviralkan. Allahu Akbar. Tak nak sebut namanya, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau tak sedar lagi nak macam mana, saudara-saudara. Ya. Sebab arak judi itu kerja syaitan. Terang-terang. Tapi ya, masih lagi, ya Allah, berkaumbi, saudara-saudara. Ya. Maka caranya jiwa manusia mesti dibersihkan lebih dahulu dari dia hidup nak bebas ni. Yang sewenang-wenangnya, manusia mesti rasa bahawa alam ini ada penciptanya. Jadi manusia tak boleh ikut bebas, ikut kehendak dia saja. Bahawa manusia diperintah oleh Allah Maha Kuasa, dan kedaulatan Allah tidak menurut kehendak nafsu manusia. Jadi kita tak bolehlah bertuhankan nafsu manusia, tak boleh. Ya, ikut undang-undang ciptaan manusia itu undang-undang nafsu. Kita kena ambil undang-undang Allah Ta'ala saja. Ya. Memandangkan pada faktor dan hakikat ini, menganggap anggapan manusia sebagai makhluk bebas mengikut kehendak dan takluknya adalah satu amalan yang bodoh, yang tidak dibantu oleh akal yang waras, dan akibatnya akan menimpa hidung orang itu sendiri. Orang yang tidak hidup bebas tadi. Hikmat Allah menyuruh manusia menyembahnya sahaja tanpa sebarang syarat. Jangan tak letakkan syarat ni. Ni banyak letakkan syarat. Kalau laksanakan hukum Allah, syaratnya hendaklah orang Melayu saja. Banyak orang Melayu yang banyak nentak Islam ni. Ya, Ustaz, ini Malaysia ni masyarakat majmuk, berbilang-bilang apa? Kaum, etnik, agama, macam-macam. Mana nak boleh laksanakan undang-undang Allah? Nanti huru-hara katanya. Ini pun dah huru-hara. Allah hantar COVID-19, tak huru-hara. Baru tahu. Cuba lawan. Ada ubatnya untuk menawar penyakit COVID ni? Ada? Belum ada lagi? Terkiar-kiar, tercari-cari. Hari ni apa benda ni? Ketua pengarah JAKIM meninggal dunia ke? Ya. Kerana apa? Dah lama sakitnya. Yalah, tambah pula COVID-19 pula. Menteri Agama pun kena karantin juga ya? Berapa hari? 14 hari. Kena pergi ke mana? Sabah. Siap. Siapa balik Sabah kena karantin 14 hari. Semua sapi dia apaan yang kerja ni? Sapi dia apaan yang kerja lah ni? Dia nakkan pilihan raya? Itu jadi macam ni. Ini pun nak tengok cerita nak pilihan raya pula, peringkat parlimen. Ya? Yang 15 pula. Sudah. Macam mana nak menyelesaikan masalah COVID-19 ni? Tak selesai, tuan-tuan. Masalah manusia masih tak sedar lagi. Tak mau kembali tunduk kepada Allah, tak mau terima Islam sebagai cara hidup yang Allah redha, yang sebenar-benarnya. Masih lagi menganggap undang-undang Allah tu zalim lah. Islam tu pengganah macam-macam, sehingga masyarakat dunia menjadi fobia dengan Islam ini. Jadi hikmat Allah menyuruh manusia menyembahnya tanpa sebarang syarat. Jangan dia letakkan sebarang syarat. Dan mengaku dirinya sebagai hamba kepada pencipta yang menjadi Tuhan, pemandu dan pemberi undang-undang. Hanya Allah Ta'ala lah Tuhan kita. Allah sebagai pemandu, pelindung, yang pemberi undang-undang. Allah, bukannya manusia. Manusia hendaklah faham bahawa seluruh alam ini cuma terdapat satu kedaulatan ketuhanan Allah saja, iaitu kedaulatan Allah sebagai pemerintah yang tunggal. Itu dia, saudara-saudara. Tidak ada pemerintah yang lain. Firaun mati. Firaun bukannya Tuhan. Namrud mati. Namrud bukannya Tuhan.
Ya, kerana Tuhan Allah Tuhan Allah mati ya? Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, keimanan kepada Allah adalah menjadi paksi bagi pembinaan negara dan umat. Kalau nak bina sebuah negara yang aman makmur, baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur, maka manusia mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk nak bina negara dan membina umat manusia. Saudara-saudara, atas dasar ini, atas dasar keimanan kepada Allah, bila manusia semuanya beriman kepada Allah, dasar inilah dapat mengenali dirinya. Manusia akan mengenal dirinya sebagai makhluk yang lemah, yang senantiasa mengharapkan pertolongan Allah. Dan dari pertalian keimanan itu, bila manusia sudah beriman dengan Allah, tunduk kepada Allah, akan lahirlah masyarakat yang berbudi pekerti yang mulia, masyarakat yang berakhlak mulia, berdisiplin. Masyarakat pun berdisiplin serta beramanah. Bukan parti amanah, parti amanah lain. Masyarakat yang amanah ni masyarakat yang bertanggungjawab, demi kebaikan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW dengan terus menyampaikan konsep La ilaha illallah kepada umatnya. Baginda tidak memusatkan pandangannya kepada persoalan-persoalan yang lain. Persoalan akhlak masyarakat Arab yang runtuh, rasuah, salah guna kuasa, itu masalah juga. Tapi yang pentingnya ialah manusia mesti tunduk kepada Allah. La ma'bud bihaqqin fil ujudi illallah. La ilaha illallah. La ma'bud bihaqqin fil ujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Konsep ini yang perlu disebarkan, ditanamkan, diberi kepada semua rakyat jelata, daripada kerajaan sampai rakyat. Iaitu dasar konsep hidup la ilaha illallah mesti diterapkan, dididik, dibimbing dan diamalkan oleh seluruh masyarakat dunia hari ini. Ini dah dasar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh dan martabat Islam didapati dengan jalan yang lain daripada konsep la ilaha illallah, konsep komunisme umpamanya, konsep sekularisme, konsep pragmatisme, idealisme, sesame ni tu saya bawa lah. Ini buat manusia ni menjadi susah aja. Resah gelisah. Lemah lah. Pasal sekolah, pasal dasar tak ikut, dasar hidup bercanggah dengan la ilaha illallah. Kita nak mati esok, kelima apa yang paling akhir kita ucap? Oleh sekularisme, pragmatisme, komunisme, tak boleh. Jadi sebut dalam kitab ni, pengaruh dan martabat Islam yang dapati dengan jalan yang lain, dengan izin-izin yang lain, tidak begitu berguna kepada reformasi moral yang dipelopori oleh Islam. Orang yang bersama dengan saudara se-Islam selain daripada asas la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada Tuhan yang sembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, tidak dapat menolong tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari dalam membangun dan membina semula masyarakat mengikut acuan Islam.
mengikut garis pandu Quran dan hadis, maka dunia tak selamat, akhirat pun tak selamat. Tengok dunia ini tak selamat, puncanya itulah. Sebab manusia mengambil hukum-hukum nafsu ciptaan manusia. Selagi manusia, segala syaitan-syaitan tu masih berakar umri dalam jiwa manusia, dalam hati, pemikiran, perasaan, selama itulah teori ajaran Islam, undang-undang hukum Islam, Quran dan hadis tidak akan berjaya menghapuskan penyakit sosial ini. Penyakit salah guna kuasa. Asyik pelang air je, apa cerita? Asyik melompat aja. Pantau orang bagi 3 ta, beletawa 3 ta, takhta, harta, wanita, lompat. Siapa yang bagi 3 ta? Udah, akhirnya lebur. Betul ke tu? Tadi. Saudara-saudara, Banyak sangat katak Malaysia ni. banyak sangat katak. Jadi katak tu apa tujuan dia melompat tu? Waktu tu set 3 ni, yang last ni wanita. Jadi konsep la ilaha illallah mesti disampaikan dan diamalkan terlebih dahulu oleh semua pihak, tak kira kerajaan dan rakyat biasa. Boleh faham? Boleh faham, sudah cukup setakat itu. Kita sambung. Tak ada, dah cukup dah. Jangan langgar undang-undang SOP. Lalu kesamaan kena. Langgar? Demi melanggar tak apa, kita langgar tak boleh. Wallahu a'lam. Tadah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih, kafarah dan satu as. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.